Saya seperti mimpi, rupa-rupanya kita ada beberapa tajuk yang memang sepatutnya kita pasak sungguh-sungguh dalam minda kita. Tua-tua baru belajar. Allah bagi. Allah akan bagi bila kita bersungguh-sungguh. Tapi kalau kita macam touch and go, Allah takkan bagi, sayang. Allah akan bagi kepada orang yang bersungguh-sungguh. Macam mana ya? Okay. Kita ustazah nak belah dada ni, nak khabar, biar ilmu yang kita belajar ni sikit tapi manfaat. Ada orang belajar sampai dapat PhD hanya berbangga dengan gulungan ijazah PhD. Amalnya yilek percik, tak ada amal, muslimat. Kesian orang macam ni. Sebab tu jangan pelik, ustazah dia tu ustaz, takkan tak faham kot. Ustaz maktat kalau dia tak amal dengan ilmunya. Ni paling kita takut. Ustazah takut nak bercakap macam ni. Please terus baca Quran walaupun tak faham. Hari tu dalam kuliah ini, ustazah jerit dah ni. Ustazah sebut, kalau Nurliana kita baca Quran macam orang tak faham, macam kita isi air ke dalam raga. Isi. Raga penuh tak, sayang? Raga tak penuh sebab berlubang-lubang. Tapi raga tu lama-lama akan bersih. Hati kita bersih bila kita baca Quran. Tetapi bila kita faham Quran, sebab tu kena belajar tafsir, tadabbur, cari ruang untuk faham Quran. Bila kita faham Quran macam kita mengisi air ke dalam baldi. Bukan raga, baldi. Baldi nanti akhirnya bukan saja baldi itu boleh bersih, tetapi dia berisi penuh dengan air. Itulah hati kita. Jangan kata baca Quran tak faham maksud sia-sia. Itu pahaman orang yang jahil. Minta maaf ya. Kita ni nak buat tapi alasan. Tapi kan ustazah. Payahlah. Mu nak tapi mu beralasan. Bukankah hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih? Ustazah minta maaf sebut, memang pantang dengan orang yang sentiasa memberi alasan. Kalau mu sentiasa memberi alasan, stop. Tak payah berangan-angan lagi. Sekarang ni muslimat, selamat tinggal. Hanya tinggal angan-angan untuk engkau ke Firdausi. Kalau benda yang ustazah isikan dalam tu memang tidak kamu follow satu persatu. Benda yang terlalu asas. Sangat-sangat asas. Itu benda yang asas ni, kalau sampai buku ustazah tu kepada orang alim, mungkin dia campak tepi saja. Tapi ustazah sayang nak meraihkan yang ustazah doakan saya pun nak jadi seorang syahidah. Syahid macam wanita ini. Saya pun nak jadi ahli syurga. Tapi ya Allah Tuhan, masih bercerita tentang solatnya yang di hujung-hujung waktu. Masih auratnya tidak sempurna. Masih mempadan mukakan suami sendiri. Biar padan muka dia ustazah. Saya campak bantal tilam semua duduk kat luar. Biar padan. Mu padan mukakan suamimu. Tapi malaikat melaknatmu sampailah kamu tidur di samping suamimu kembali. Ini kisah-kisah perempuan yang merajuk tak tentu pasal lah, muslimat dirahmati Allah. Dia baling bantal segala tu. Tapi kita tak tahu kejambatan ke syurga tu bagi seorang anak. Mak ayah kita betul ke salah ke kita disuruh taat, kecuali mak ayah yang suruh syirik kepada Allah. Suami kita membahagiakan atau belum membahagiakan, jambatan kita ke syurga adalah suami. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Hidup ini penuh dengan macam-macam dugaan. Orang yang tersenyum sana sini, duk selfie itu ini. Jangan mu fikir dia tak ada masalah. Semua orang diuji oleh Allah. Sebab ujian itulah tanda iman. Apa kata Ustaz MK Azman tadi dalam Skype TV Al-Hijrah? Dia kata dia tukar mindset dia. Yang diuji Allah tahun ini, isteri sudah tidak bersama-sama. Anaknya menyebutkan hari-hari, kalaulah mama ada. Dia ubah mindset. Orang yang Allah sayang pasti diberikan ujian. Dia sebenarnya sedang berhibur dengan ujian yang Allah beri. Kerana dia nampak pahala-pahala. Dan dia nampak dia akan bersama semula dengan orang yang dia sayang dalam syurga. Kalau dia tak terima ujian ini dengan redha, dia takkan bertemu dengan orang yang dia sayang dalam syurga. Tu dia, mu nampak tak sesuatu yang ustazah nampak? Sebab tu kata Ustaz Farhan pula tadi, kita ni memandang jangan satu layer, berlayer-layer. Hari ni kita nampak kesiannya dia diuji Allah macam tu. Apa hikmah PKP ujian kita bersama? Nampak tak hikmah? Suami kita yang dulu hafal kul saja. Muslimat, bukan 4 kul dia hafal tau. 1 kul, kul huwallahu ahad. Ustazah sekarang dia dah hafal kul ya ayyuhal kafirun. Lengkaplah 4 kul dia. Hikmah PKP.
mu tak syukur lagi ke? Subhanallah muslimat.